Assalamualaikum, selamat kembali ke channel saya SG Nusantara Van Life. Baik teman-teman, Alhamdulillah misi ke Masjid Sri Sendayan telah pun selesai. Turn left on 195 Jalan Saravan, Bandar Baru Enstek. Okay, anyway, sekarang kita dalam perjalanan ke Istana Lama Seri Menanti. InsyaAllah sampai nanti kita akan buat video kat sana pula, InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Baik teman-teman, sekarang ni pukul 10.35 pagi. Kita sekarang dalam perjalanan ke Istana Lama Seri Menanti Negeri Sembilan. Ianya akan mengambil masa selama 55 minit insyaAllah. Okey, Assalamualaikum. Kita dah pun daripada Sendayan, kita lalu Bandar Seremban. Sekarang ni kita berada di jalan Seri Menanti Teraci, melalui jalan Seremban ke Kuala Pilah. InsyaAllah kita akan sampai dalam masa 31 minit dari sekarang, InsyaAllah, kalau tak ada traffic jam, InsyaAllah. Okey, kita pusing ke depan. Kita sekarang ni berada di bersebelahan dengan Bukit Putus. Sekarang kita berada di atas jambatan yang menyeberangi jambatan kedua tertinggi di Malaysia. Okey, dah lama tak lalu sini. Di bawah sebelah kanan adalah Jalan Lama Bukit Putus. So sekarang kita akan memotong lori. Sekarang kita dah pun sampai Kuala Pilah. Kuala Pilah ni dulu saya pernah lalu satu tempat tu, dia ada jual, gerai menjual. Okey, sebelum tu, okey teman-teman, sebelah kanan ni jalan masuk ke Bukit Putus. Bukit Putus ni dia banyak misteri dia. Pada mereka yang gemar membuat paranormal, ramailah yang suka ke sana. Banyak kes-kes yang menyeramkan. Tapi kalau boleh, pada sesiapa yang tak biasa tu, janganlah lalu pada waktu malam. Sebabnya ialah tempat yang banyak misteri. Apa-apa pun kita bertawakal pada Allah sahaja. Tak jauh depan ni kita akan lalu Taman Rimba Ulu Bendul, air terjun Ulu Bendul. Tempat ni pun memang seronok kalau dapat pergi. Saya pun dah lama tak pergi.
sebelah kanan. Kita dah sampai sebelah kanan. Air terjun ni seronok. Weekend ramai lah orang. Even sekarang ni pun ramai orang. Last kali saya pergi Ulu Bendul, saya rasa dalam tahun 1996. Last kali 1996, yes. Jadi sekarang ni saya rasa dah banyak perubahan lah. Okey, kita teruskan perjalanan, InsyaAllah. Kita akan sampai ke Seri Menanti dalam masa lebih kurang 13 minit lagi daripada sekarang. Sebaik saja daripada Ulu Bendul tadi sampai ke sini jam agak teruk kerana ada jalan yang tengah dibaiki. So kalau dapat tengok memang banyak kereta. Jadi tentang Kuala Pilah ni, kalau siapa-siapa yang minat nak makan itik salai, ayam bakar, ikan bakar dan macam-macam yang salai-salai ni, dekat sini memang banyak lah. Tapi saya tidak akan berhenti sebab nak teruskan misi dulu, InsyaAllah. Selamat datang ke Seri Menanti. Kita sudah sampai. Daulat Tuanku. Di sini nanti InsyaAllah kita akan ke Istana Lama Seri Menanti dan akan jumpa dengan pegawai di sana untuk minta kebenaran membuat liputan. InsyaAllah dibenarkan mudah-mudahan. Teman-teman, sementara kita menuju ke Istana Lama Seri Menanti, di sini saya suka kongsikan sedikit informasi untuk kita semua. Seri Menanti adalah sebuah kawasan yang permai dengan tanah sawahnya menghijau dan bukit-bukit tersergam memagari sekitarnya. Keindahan di kawasan ini telah menjadikannya satu kawasan pertempatan dan pusat pemerintahan Raja-Raja Negeri Sembilan. Istana-istana indah dengan ukiran-ukiran yang menarik didirikan di sini sebagai tempat bersemayam yang dipertuan. Seri Menanti dikatakan mendapat nama daripada 3 batang padi yang tumbuh di kawasan itu yang dinamakan Padi Menanti, atau dalam kata lain, semangat padi yang menanti. Dalam bahasa Jawa, padi bererti seri. Lalu maka dengan itu ianya diubah nama kepada Seri Menanti. Di kawasan 3 batang padi ini juga dikatakan Istana Seri Menanti didirikan. Salah satu daripada istana yang masih utuh sehingga ke hari ini ialah Istana Lama Seri Menanti. Istana ini penuh dengan keunikan dan keindahan yang juga digelar ikon keluarga diraja Negeri Sembilan. Istana ini masih kukuh, tersergam menyaksikan arus pembangunan dan memendam segala rahsia silam. Walaupun pembangunan pusat berlaku, tetapi ianya tetap dengan keaslian bentuknya sebagai sebuah istana yang menjadi lambang kebudayaan Melayu yang indah dan mempersonakan.
Alhamdulillah, kita dah pun sampai Istana Lama Seri Menanti, Negeri Sembilan, Kampung Den. Inilah dia Istana Lama Seri Menanti, pintu masuk. Okey, nanti nak cari mana orang dia. Istana Lama Seri Menanti, Negeri Sembilan. Istana Diraja yang asal di Negeri Sembilan. InsyaAllah selepas ni kita akan masuk dalam melalui pintu masuk di bawah sana. Cuaca hari ini okey, redup, sedap. Alright, kita masuk ke dalam insya-Allah. Nanti kita akan cuba naik ke tingkat atas tu, tingkat 3. Istana Seri Menanti ini dibina bagi menggantikan Istana Pulih yang telah dibakar oleh askar-askar Inggeris semasa mengejar Yang Tuan Antah ketika berlakunya peperangan Bukit Putus dahulu. Pembinaan istana ini bermula pada tahun 1902 dan siap pada tahun 1908. Istiadat perasmian istana ini telah disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Muhammad Ibni Almarhum Yang Tuan Antah. Ini adalah kayu asal Tiang Seri, Museum Diraja Istana Lama Seri Menanti. Okay, untuk pengetahuan semua, istana ini adalah sebuah istana yang tidak menggunakan sebarang paku. Istana setinggi 4 tingkat ini plan asalnya telah direka oleh 2 orang tukang Melayu bernama Kahar dan Taib.
Tukang Kahar telah dianugerahkan gelaran Datuk Panglima Sultan oleh Tuanku Muhammad kerana khidmat beliau. Pelan istana ini pula telah diperincikan semula oleh Ketua Pelukis Pelan iaitu Mr. Woodford dari Public Works Department Seremban dan telah diluluskan pada bulan November 1902 oleh Jurutera Negeri dan Residen British pada ketika itu. Yang di-Pertuan Besar menginginkan reka bentuk istana yang menunjukkan dan mempunyai pertalian dengan alam Minangkabau. Maka istana ini bukan sahaja sekadar menyerupai reka bentuk bangunannya, tetapi juga dilengkapi dengan bahagian-bahagian yang melambangkan kekeluargaan, pendidikan, kesenian asli dan lain-lain yang mempunyai perkaitan erat dengan Minangkabau. Bilik ini adalah dikatakan bilik beradu diraja. Bilik beradu untuk Yang Tuan, Yang Maha Mulia Yang Tuan. Reka bentuk istana ini amat menarik sekali. Ianya mempunyai 4 tingkat dengan setiap tingkat mempunyai bilik-bilik tertentu. Misalnya pada tingkat pertama tadi, istana ini terdapat 4 bilik dan beranda sepanjang 160 kaki. Manakala tingkat keduanya pula mempunyai 3 bilik dan bilik-bilik itu didiami oleh kerabat-kerabat diraja. Pada tingkat ketiga dan keempat pula, masing-masing mempunyai 1 bilik. Tingkat ketiga adalah tempat kediaman Yang Tuan Muhammad, manakala tingkat keempat pula adalah tempat simpanan khazanah raja. Menurut pada sejarah pembinaannya, tidak ada sepucuk paku besi pun digunakan dalam pembinaan istana ini. Semuanya diperbuat daripada kayu, dari tiang hinggalah ke atapnya, dan binaannya dipaku dengan kayu yang dipanggil pasak. Pasak kayu keras digunakan bagi menyambungkan papan. Atap istana ini pula mewakili tanduk kerbau, dan tanduk kerbau ini dianggap sebagai lambang keamanan. Istana ini juga mempunyai tiang setinggi 19.9 meter, iaitu bersamaan dengan 65 kaki. Dengan 4 batang tiang, tengahnya setinggi 170 kaki tiada bersambung. Pada tiang-tiang ini juga diukir dengan ukiran-ukiran yang menarik dengan berbagai-bagai motif. 4 batang tiang tengah istana ini yang sepanjang 170 kaki tiada bersambung itu diperbuat daripada kayu penak. Kayu tersebut diambil daripada Bukit Pergai di Jelebu. Kayu-kayu ini dibawa dengan kereta lembu ke Seri Menanti. Dikatakan juga bahawa setiap batang tiang 170 kaki itu ditarik oleh 3 buah kereta lembu. Istana ini juga ditinggikan di bahagian hujung dan pangkal, manakala di bahagian tengahnya bermah ligai 3 persada. Pada bahagian-bahagian istana ini juga diukir dengan ukiran-ukiran yang menarik dan bernilai tinggi. Ukiran-ukiran itu terdiri daripada berbagai motif yang menggambarkan kemahiran seni ukir orang-orang Melayu yang berdasarkan kepada alam sekitar sebagai bahan adunan dalam hasil ukirannya. Hasil ini juga melambangkan ketinggian budaya orang-orang Melayu.
Di antara bentuk-bentuk ukiran yang terdapat di istana ini adalah seperti bentuk lambai-lambai, awan berarak, bunga tampuk manggis, bunga semantung, gunung-gunung dan lain-lain. Ini menunjukkan bahawa hal-hal alamiah tanah mengilhami seni ukir orang-orang Melayu. Ini membuktikan kepekaan orang Melayu pada alam sekelilingnya. Oleh sebab itulah pada setiap ukiran di ruang dan anjung istana ini melambangkan kekayaan tata susila dan kehalusan budi bahasa Melayu zaman lampau. Baik teman-teman, di tingkat ketiga inilah yang dikatakan tempat kediaman Yang Tuan Muhammad yang saya sebutkan tadi. Bismillah. Dan di tingkat keempat ini pula adalah tempat simpanan khazanah raja yang saya sebutkan tadi juga. Ini adalah tingkat yang ketiga yang saya kata yang saya nak naik tadi. Tingkat yang paling atas sekali, cuma ada satu bilik, satu ruang sahaja di atas ni yang ada kisahnya. Cuma bila kita nak naik dan turun bahaya, hati-hati sebab tangganya agak curam. Jadi saya tak boleh rekod ya. Turun nanti saya rekod. Selain tempat bersemayam baginda yang di-Pertuan Besar, istana ini juga berfungsi sebagai tempat perjumpaan dan pengaduan daripada para pembesar dan rakyat jelata, terutama pada hari-hari perjumpaan yang diadakan di Balai Rung Seri. Istana ini juga digunakan untuk upacara menghadap yang diadakan 3 tahun sekali. Pada tahun 1926, Pesuruhjaya Tinggi Sir Lawrence Goulmout turut hadir dalam upacara itu. Walau bagaimanapun, mulai tahun 1931, istana ini tidak lagi menjadi tempat bersemayam yang di-Pertuan. Sebaliknya, sebuah istana yang lebih baru dan moden dibina berhampiran dengannya. Istana ini juga pernah digunakan oleh Majlis Agama Islam Negeri Sembilan
untuk dijadikan sekolah menengah agama tinggi pada tahun 1959 sehingga tahun 1964. Istana ini kemudiannya dibiarkan kosong tanpa penghuni sehingga tahun 1992. Atas kesedaran Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman, istana ini dengan rasminya diwartakan sebagai muzium diraja. Perasmiannya telah dilakukan pada 14 Julai 1992 bersamaan dengan 14 Muharram 1413 Hijrah. Mulai saat inilah Muzium Diraja Istana Lama Seri Menanti telah bertukar wajah dengan mempamerkan koleksi-koleksi keluarga diraja. Setiap ruang diisi tanpa mengubah bentuk asal istana bagi menerangkan fungsi ruang-ruang tersebut. Penambahan bahan koleksi muzium juga dilakukan dari semasa ke semasa dengan kerjasama pihak istana. Muzium ini dipelihara dengan baik sebagai warisan sejarah kebudayaan untuk hadapan generasi kini dan akan datang. Baik tuan-tuan, jumlah semua tiang yang menjadi penegak pada istana ini adalah sebanyak 99 batang yang melambangkan juak-juak hulu balang Negeri Sembilan yang seramai 99 orang. Mengikut sejarah pembinaan istana ini, setiap orang juak dan hulu balang itu memegang satu tiang semasa hendak menegakkan istana tersebut. Sementara 4 batang tiang tengahnya pula melambangkan 4 orang besar istana, iaitu orang 4 istana. Dan ini pula adalah rumah kediaman Datuk Panglima Sultan, iaitu tukang kahar yang bertanggungjawab atas pembinaan istana lama ini. Semoga istana lama Seri Menanti ini akan terus berdiri tegak di bumi Seri Menanti yang menjadi saksi sejarah silam dan masa hadapan. Insya-Allah. Baik teman-teman, sampai di sini sajalah dulu buat tatapan untuk kali ini. Sila tekan butang subscribe, like dan share sehingga di episod yang akan datang tidak lama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.